Baik, kita sambung ya. Contoh ayat jumlah ismiyah. Apa yang membezakan ayat ini dengan ayat yang pertama tadi, jumlah fi'liyah? Cuma ayat ini dia bermula dengan kata nama. Contohnya Muhammad, kata nama seorang Muhammad. Muhammadun yadrusu al-uluma fil fasli. Cara kita menterjemah sama saja. Muhammad sedang belajar pelajaran dalam kelas. Sama macam dengan jumlah jumlah fi'liyah tadi ya. Cuma dari sudut tata bahasa dan hukum mungkin berbeza. Dua orang Muhammad, Muhammadani yadrusani al-uluma fil fasli. Dua orang Muhammad sedang belajar pelajaran dalam kelas. Muhammaduna yadrusuna al-uluma fil fasli. Muhammad sedang belajar pelajaran dalam kelas. Apa yang membezakan yang ini dengan yang tadi? Membezakannya ialah ini hukumnya adalah satu, tunggal, Muhammadani yadrusani, dua, tiga ataupun jamak. Apa ada maksud tu? Kalau Muhammad ini adalah mubtada', komponen kategori jumlah ismiyah dia ada mubtada' dan juga khabar. Mubtada' ni subjek yadrusu al-ulum fil fasli adalah predikat. Predikat, subjek, predikat. Jadi hukum mengatakan predikat kena mengikut subjek. Kalau subjek tunggal, predikat kena tunggal. Kalau subjek lelaki, predikat pun kena lelaki. Dan begitulah sebaliknya. Muhammadani yadrusani. Sebab apa Muhammadani yadrusani? Kenapa tak boleh Muhammadani yadrusu? Tak boleh sebab melanggar tata bahasa Arab. Kalau ini dua, ini kena dua. Muhammadani yadrusani. Jadi ini berbalik kepada soal apa? Tasrih 14 yang kita hafal selalu setiap hari dalam kelas. Okey. Kalau kita hafal setiap hari dalam kelas, inilah fungsi dia. Sebab kita nak buat ayat ni. Muhammadani yadrusani al-uluma fil fasli. Ini contoh ayat jumlah ismiyah. Okey. Dan sama jugalah al-ukhtu tadrusu al-uluma fil fasli, al-ukhtani tadrusani al-uluma fil fasli, al-akhwatu yadrusna yadrusna al-uluma fil fasli. Ini berbalik kepada soal tasrih 14. Sama juga ini contoh juga kata yang sama, sebenarnya ayat yang sama. At-tayru ya'kulu adidan 'ala syajarah. Burung sedang makan ulat atas pokok. At-tayran ya'kulani adidan 'ala syajarah. At-tuyur ataupun ada jajat ta'kulu. Kita menggunakan ta'kulu tunggal muannas. Kenapa kita tak boleh guna ya'kulna ataupun ya'kulna? Kenapa? Kerana tak boleh. Sebab apa? Sebab ya'kulna merujuk kepada jamak perempuan. Sini hukum dia mengatakan apa? Isim jamak ghairi aqil perlu menggunakan tunggal muannas ta'kulu. Ini baru tepat. Di sinilah ramai di kalangan calon ataupun pelajar confuse ataupun gagal untuk menjawab soalan. Soalan perangkat banyak yang berkaitan dengan benda-benda ni. At-tuyur ada jajat ta'kulu adidan 'ala syajarah. Baik. Dan terakhir sekali kita pastikan syibhul jumlah. Sama juga syibhul jumlah ni dia seakan-akan ayat. Dia tidak ada kata nama di depannya dan tidak ada kata kerja. Dia biasanya bermula dengan huruf. Contoh fil fasli Muhammadun ataupun Muhammadani ataupun Muhammaduna. Di dalam kelas terdapat seorang Muhammad. Di dalam kelas terdapat dua orang Muhammad. Di dalam kelas terdapat Muhammad. Sama juga Fidari bintun ataupun Fidari bintani, Fidari banatun. Dalam bilik terdapat seorang budak perempuan. Dalam bilik terdapat dua orang budak perempuan. Dalam bilik terdapat budak-budak perempuan. Sama juga alal ghusni. Di dahan usfurun. Di dahan terdapat burung-burung, seekor burung. Okey, di atas dahan terdapat usfurani, dua ekor burung. Alal ghusni asafirun, terdapat burung-burung. Di atas dahan terdapat burung-burung. Jadi pendek cerita senang saja. Di depan mana ayat yang bermula dengan jar majrur, ni huruf jar, kalimah perkataan huruf jar dipanggil majrur ataupun ismun majrur, maka ia terjadi sebagai
Syibhu jumlah. Kita lihat lagi. Ya, sekarang ni latihan untuk kamu. Latihan buat sendiri ya. Istiqbalun bi'aidil fitr, sambut hari raya Aidil Fitri. Uktub al-kitabah bi'anwan istiqbal bi'aidil fitr fil qaryati la yaqilu adaduha an 40 kalimatan. Tulis sebuah karangan bertajuk sambutan hari raya Aidil Fitri di kampung saya dengan jumlah perkataan tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Jadi bagaimana nak buat? Yang pertama, kita buat soalan. Teknik penyoalan pun dibenarkan. Bilakah dan di manakah kamu menyambut hari raya? Saya menyambut hari raya bersama keluarga di kampung Datuk di Selangor pada tahun lepas. Ini contoh. Soalan kedua, bilakah kamu dan keluarga bertolak ke kampung Datuk? Saya dan keluarga bertolak ke kampung Datuk pada jam 6 pagi selepas sarapan. Soalan ketiga, bila tiba di kampung? Kami tiba pada jam 5 petang setelah 6 jam perjalanan. Soalan 4, apa yang kamu buat apabila tiba di kampung Datuk? Apabila sampai, Datuk menyambut kami dengan gembira dan senyuman. Saya memeluk Datuk dengan mesra. Soalan 5, apakah aktiviti yang berlaku di rumah Datuk? Kami berehat dan tidur seketika apabila sampai. Saya membantu atuk mencari kayu api dan membakar lemang. Ibu dan kakak memasak di dapur bersama nenek untuk juadah pagi raya. Bapa saudara dan mak saudara mengemas rumah, membersihkan kawasan halaman rumah. Ayah dan abang menghias rumah dengan pelita dan lampu-lampu, menukar langsir baru dan membasuh lantai. Soalan 6, apakah aktiviti yang berlaku pada malam raya? Saya dan seluruh ahli keluarga menunaikan solat Aisyah berjemaah di masjid, bertakbir berjemaah, rasa bahagia dan tenang. Ibu dan saudara-saudara perempuan menyediakan hidangan makan malam dan menyiapkan juadah kuih murih raya dan kek. Anak-anak di kampung bergembira, bermain bunga api dan bercun. Soalan 7, apakah aktiviti yang berlaku pada pagi raya? Kami memakai pakaian raya yang baru dan berwarna-warni. Kami saling bersalam-salaman dan saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain, memohon maaf atas kesilapan dan kekhilafan. Datuk dan nenek dan orang-orang tua memberikan duit raya kepada kanak-kanak. Ini contoh karangan siap. Contoh karangan siap. Pendek saja. Kalau kamu buat ikut apa yang saya petua tadi, maka kamu akan dapat buat karangan yang cukup hebat. Ini agak tinggi aras dia. Ini contoh. Contoh karangan siap 2. Okey. Kita tak baca dah. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah. Dan jumpa lagi. Ma'as salamah.